Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh penonton yang bersama-sama kita pada petang ini dari page Al-Fawaz Travel yang kita pancarkan juga ke page Ustazah Muzayyanah, dari wanita untuk wanita ke demi ummah kerana Allah. Semua siapa sahaja yang bersama-sama kita pada petang ini didoakan kebaikan, kesihatan yang baik zahir dan batin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara kita menunggu panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Hasnil. Jom sahabat-sahabat di petang Sabtu ini kita niat kebaikan dengan barakah umul kitab Al-Fatihah. Allah Subhanahu Wa Taala limpah ruahkan rahmat kasih sayangnya kepada semua kita insya-Allah. Sepanjang membaca Al-Fatihah ini juga hidup hati-hati kita dengan doa-doa kebaikan untuk yang mati dan yang hidup. Di samping boleh juga mula start tekan butang-butang share untuk kita sebar-sebarkan. Bersama di skrin sekarang ini adalah panel yang kedua, Datin dan Aizan bersama dengan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, para penonton yang saya kasihi, yang Ustazah kasihi pada petang ini, terima kasih kerana bersama-sama kita. Terima kasih kerana tag kawan-kawan kesayangan kita yang nak bersama-sama kita berpimpin tangan masuk ke syurga Allah. Terima kasih yang like dan tekan butang share dengan niat walaupun tak sempat live kesayangan kita pada petang ini, mereka boleh tonton ulang siar di lain-lain waktu insya-Allah. Apabila aku sakit engkau sembuhkan. Ustazah ambil daripada kalimah wa idza maritu fahuwa yashfin. Semoga semua kita yang sihat, seandainya Allah uji dengan sakit, kita sudah buat persiapan dari segi zahir dan batin. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sedang diuji dengan sakit, Allah sembuhkan. Allah sempatkan untuk kita pulang bertemu dengan keluarga yang tercinta, bermaaf-maafan, membetulkan silap dan khilaf yang sedia ada, kita penuh dengan dosa, kita nak balik dengan husnul khatimah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah petang ni kita sangat-sangat bertuah. Panel kita yang pertama adalah Al-Fadhil Ustaz Hasnil, yang dulu kalau sahabat-sahabat ingat Ustazah pernah berbicara, dia gelap sikit lepas ni kita tengok buku dia, apa khabar pesakit. Ustazah pernah bagi kuliah tentang tajuk ini. Sekarang kita akan bersama-sama dengan penulisnya. Jadi kita minta tim khidmat di balik tabir kita untuk pamerkan siapakah panel pertama kita sekejap lagi, hasil tulisan beliau. Ada sikit video ringkas, sila pertontonkan. Baik, Alhamdulillah para penonton, itulah dia sedikit video
awal yang kita pertontonkan untuk memperkenalkan Al-Fadhil Ustaz Hasnil yang telah pun berada bersama-sama kita pada petang ini. Ya Allah, tabarakallah, ahlan wa sahlan Ustaz. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita. Saya sebenarnya sangat kagum apabila membaca hasil tulisan Ustaz dan semoga melimpah ruah pahala untuk Ustaz sebab dah banyak kali saya berkongsi dalam kuliah-kuliah saya apa yang Ustaz tuliskan. Alhamdulillah. Allah. Ya Allah, tabarakallah para penonton. Saya terus pergi kepada panel kita yang pertama, sementara yang menanti adalah sahabat kita sudah tidak asing lagi di kalangan pengikut-pengikut Ustazah Zai, itulah Datin Zan Aizan kita. Masya Allah, tabarakallah, saya nak memulakan dengan soalan pada pusingan yang pertama. Untuk panel pertama, Al-Fadhil Ustaz Hasnil. Saya sebenarnya Ustaz amat tertarik dengan buku kecil tapi cantik dan sangat padat bagi saya lah, ringan, mudah dibawa kalau orang perempuan, letak dalam handbag lah insya-Allah kan. Bertajuk Apa Khabar Pesakit yang tadi ada dalam video tu. Subhanallah, tahniah Ustaz. Kemudian boleh tak Ustaz ceritakan pengalaman macam mana boleh terhasilnya buku yang sangat dekat dengan para pesakit yang saya bawa dalam kuliah-kuliah saya, Datin Nizam tunjuk tu, subhanallah, boleh meruntun jiwa orang yang membaca. Masya Allah, tabarakallah, sangat cantik. Lepas ni anda boleh dapatkan dan hadiahkan kepada para pesakit apabila kita ziarah. Memang sangat membantu insya-Allah. Dan mengapa agaknya Ustaz merasakan buku ni perlu sampai kepada ummah? Sekarang ni Ustaz, peranan kita ni adalah nak membelai emosi, mendekap emosi sahabat-sahabat kita yang semuanya sedang diuji khususnya dalam pandemik COVID-19. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Segala puja dan puji untukmu ya Allah. Salawat dan salam ke atas kekasihmu buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fadilah Ustazah Muzayyanah, insya-Allah selebriti dakwah yang ialah yang selalu memandang di radio IQ, masya-Allah. Terima kasih Datin Zan Aizan, masya-Allah. Saya berhadapan dengan ibu-ibu yang sudah terbukti mengamalkan buku-buku ni lah. Saya sebenarnya secara peribadi menginsafi tanggungjawab besar sebab buku ni cerita asalnya saya pernah bertugas di hospital. Saya yakin ustaz-ustazah yang sedang bertugas di hospital ada bahan-bahan yang lebih kurang sama. Tahun 2006 dan 2007 di Hospital Aziziyah di Makkah Al-Mukarramah. Saya yakin para doktor, para petugas haji bahagian rombongan perubatan pernah bertugas di Hospital Aziziyah. Sekarang dah jadi sejarah dah. Hospital Aziziyah dah tak ada. Sudah pun menjadi sejarah dalam operasi haji. Dan saya bertugas sebagai guru pembimbing jemaah haji atas nama sekarang ni Pehtas, yang dia sektornya bertugas menyantuni jemaah yang sakit. Jadi ini adalah bahan-bahan apa khabar pesakit, termasuk juga berdamai dengan takdir. Adalah asal dia punya tu adalah bahan-bahan ketika ada pengalaman menyantuni hampir 2 bulan. Mana musim haji 2006, musim haji 2007, 2 bulan. Jadi ada pengalaman berhadapan dengan jemaah yang sakit sehingga meninggal dunia. Jadi adalah kita tahulah, kita kenal lah sikit-sikit doktor-doktor, kita tahu kehidupan frontliner ni. Para nurses kita, para doktor kita, masya-Allah, kehidupan circle dia daripada pengarah hospital sehingga pak guard yang jaga hospital. Dari pesakit tu memanglah pesakit waris, sakit datang daripada sihat sampai bertemu dengan sihat, check out, discharge, berjumpa dengan keluarga yang tersayang, satu lagi discharge, bertemu dengan Allah yang Maha Penyayang. Jadi bahan-bahan ini bila balik ke tanah air saya kumpulkan dan alhamdulillah bersama-sama dengan keluarga penulis-penulis e-book. Alhamdulillah buku ni pun sekarang dah ada dalam bentuk e-book. Apa khabar pesakit adalah bentuk e-book.
Asalnya daripada fizikal, sekarang dalam bentuk e-book. Kalau e-book panjang sikit lah, 36 muka surat. Kalau buku yang buku fizikalnya sekitar macam Ustaz Zazai sebut lah tadi, jangan panjang-panjang sangat, yang pendek-pendek saja, dalam 22-24 muka surat sahaja. Jadi memang sebab saya yakin Ustazah ada pengalaman, Datin Zam pun ada pengalaman. Kita tengok kat hospital kan, pesakit dan waris dia kurang membaca. Saya sangat tekankan kalau dalam buku Berdamai Dengan Takdir ni, kat buku surat tengah ni ada surah Al-Qiyamah, satu surah yang sangat dekat dengan kita sebenarnya, dan sangat dekat dengan waris dan para pesakit. Sebab mereka akan menyaksikan tidak berapa lama lagi kiamat kecil. Dia ada kiamat dua lah, kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat kubra, kiamat sughra, dua-dua namanya kiamat. Kematian merupakan suatu kiamat. Mungkin pastinya Ustaz Zazai pun sebenarnya bukan moderator, dia pun panel jaga tu. Okey Ustaz Zazai boleh pastinya kita pun menanti-nanti apa ni pasal Ustaz Zazai kita. Surah Qiyamah. Jadi orang sakit duduk kat hospital tu janganlah baca WhatsApp je, janganlah baca berita-berita politik apa semua tu. Kan, mai baca Al-Quran. Saya tekankan baca Quran. Buku ni pun tak eloklah baca, tapi sebenarnya jom baca Al-Quran. Jom baca hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah dalam buku kecil ini ada ayat Quran, ada hadis Nabi SAW, dan ada sedikit, tak banyak pun, sedikit saja kupasan-kupasan berkaitan dengan ayat suci Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Pastinya pertemuan kita pada malam ni, pada petang ni adalah satu takdir yang indah. Kita berada di bulan Zulqa'dah. Nak kena betulkan, nak minta kawan-kawan betulkan, bukan Zulqa'edah. Betul mengajinya, saya ingat follower Ustaz Zazai dah betul lah, Zulqa'dah. Kita mengaji, orang mengaji ni kita kena betul sebutlah Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah yang mulia, bulan Zulqa'dah yang terhormat ini, kita berada dalam satu majlis ilmu. Dan ini merupakan satu takdir yang indah. Semua takdir tak ada yang tak indah, semua indah. Atau kalau boleh saya sebut dalam satu hadis ini, untuk round pertama ni, suatu hadis yang Nabi SAW menceritakan saat orang sihat macam kita lah sekarang ni. Kita sekarang ni dekat luar hospital, kawan kita yang berada di hospital kan, waris-waris yang sedang menunggu keajaiban. Dah tak ada apa dah kalau doktor hantar WhatsApp, doktor hantar gambar, hantar video pendek. Ini berlaku pada kawan saya sekarang ni kan, yang sedang isterinya, seorang suaminya, yang doktor dah WhatsApp, dah beritahu tidak ada harapan lagi, dah pakai ventilator, dah tak ada harapan lagi. Apakah yang diharapkan oleh para waris? Yang diharapkan oleh para waris adalah keajaiban doa. Itu yang diharapkan oleh para waris. Jadi pasti kita yang sihat ini, kita rasa ada, biasanya kita yang sihat ni kita akan rasa apalah malang kawan kita ni. Yang itu yang nak dibetulkan. Kita rasa apalah malang kawan kita, lepas satu kawan saya ni Allah Ta'ala uji. Dah sebenarnya kita lah yang malang itu, kerana bersangka buruk dengan takdir yang berlaku kepada kawan kita. Berdasarkan suatu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, kalau dalam buku Apa Khabar Pesakit ni ada pada buku surat 7. Nabi SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah hina yu'ta ahlal bala'i thawaba law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqaridi. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini cerita di padang mahsyar. Itu bestnya kita, yang bila kita belajar tentang takdir, kita belajar tentang hikmah, wisdom, apa yang di sebalik apa yang berlaku, kita akan faham hadis ni. Nabi SAW menceritakan bagaimana ketika di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang sihat ketika di dunia dulu, nanti di hari kiamat menginginkan alangkah bagusnya jika kulit-kulit mereka, yakni kita yang sihat-sihat ni, kita yang berada di negeri yang aman, damai, sejahtera ni, agar kulit kita dihiris dengan alat pengiris. Pemotong ke gergaji ke apa pun tak kisahlah. Saat ketika mereka melihat manusia yang diuji dengan penderitaan di dunia dahulu,
lalu mereka sabar, sedang diberi pahala yang besar oleh Allah SWT. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis 2402. Nak contoh mudahlah, apa yang berlaku di semenanjung Gaza, apa yang berlaku di Gaza, di Palestin, di Syria, apa yang berlaku di saudara kita Rohingya, di etnik Uyghur di China. Kita dengar jauh-jauh kezaliman dan mereka tidak dapat menangkis kezaliman itu. Orang Palestin di Sheikh Jarrah, kita tengok video dia kena halau keluar daripada rumah macam tu je, replace dengan orang Yahudi. Kita tak boleh bayangkan macam mana orang dan orang ni, mereka ni bersabar dengan ujian ini dan terus berjuang di tempat mereka. Mereka tak ambil tiket pindah kat Malaysia, tak. Mereka berada di tempat itu, mereka berjuang. Anak-anak mereka, keluarga mereka sebahagian besarnya meninggal, mati syahid. Orang ni nanti di padang mahsyar, kita akan lihat pahala sabar dan redha mereka tu. Dan waktu tu kita akan rasa cemburu. Ya Allah, hidupkan aku balik. Ya Allah, hidupkan aku balik kat Kuantan, hidupkan aku balik dekat Taman Keramat, hidupkan aku balik di Gombak, hidupkan aku balik kat di Shah Alam, di Seremban, di mana lagi, di Kuala Terengganu, di Alor Setar. Hidupkan balik kami di Malaysia, ya Allah. Dan ujilah kami dengan pelbagai ujian yang teruk-teruk. Dan kami nak sabar dengan ujian itu, ya Allah. Dan kami nak dapat pahala yang sedang kami melihat ini. Allah. Sebab tu setiap kali kita mendengar kawan-kawan kita admit, pergi ke MAPS, pergi ke kuarantin, pergi ke Sungai Buloh ke apa ke, kita merasa cemburu. Kita nak latih diri kita, ya Allah, Allah sedang mengangkat darjat enta, ya akhi, ya ukhti, Allah Ta'ala sedang mengangkat enta dan keluarga enta. Kami mendoakan daripada jauh. Di samping kami mendoakan kawan-kawan yang sedang sakit, tolong wahai kawan-kawan, doakan anak-anak, doakan keluarga, doakan kami semua. Kerana doa orang yang sakit itu mustajab. Ini Allah Ta'ala angkatkan kedudukan itu. Tak peliklah kita ambil contoh kisah Nabi Ayub AS. Dan kita tahu endingnya. Quran, dia cerita starter dan ending dia. Ending orang yang kena ujian yang hebat ini ketika di dunia lagi. Allah Ta'ala berikan bagi dia makna kepada suatu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah Ta'ala perkenalkan doa Nabi Ayub. Dan siapa kita berbandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, Allah Ta'ala pasti kita taklah, ibadat kita taklah sehebat Nabi Ayub, kan? Kan ujian kita pun tak sehebat Nabi Ayub. Apalah sangat Tuhan nak perkenankan. Dan ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti aku memustajabkan doamu. Itulah yang awalnya Ustazah. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Saya bila dengar mukadimah penjelasan daripada Ustaz tadi, saya ada satu angan-angan dan impian Ustaz. Alangkah indahnya kalau saya selalu sebut diri saya kalau ni Nabi SAW kan suka Ustaz, kan? Tapi bahasa kebiasaan kita sebut, seandainya lah kita dapat bawa seluruh sahabat-sahabat, saudara mara, ahli keluarga khususnya memahami. Saya selalu sebut dengan para jemaah saya, ku faham, mu faham, barulah faham. Maksudnya apa Ustaz? Yang sakit tu pun berlapang dada, yang menziarah orang sakit tu siap boleh minta doa daripada orang yang sakit. Kita bukan nak menghadiahkan buku yang tebal-tebal kepada pesakit. Sangat cantik buku yang Ustaz siapkan, berwarna-warni, kualiti kertas, kita bawa ke hospital. InsyaAllah mereka sempat nak belik dalam menahan sakit itu. Dan insyaAllah di situ boleh mudah untuk mendapat hidayah daripada Allah. Sebab Ustaz, sepanjang saya bergelumanglah dengan para muslimat, bila macam contoh dari Zan Aizan sendiri, dengan Ustaz pun dah lama kenal, dengan saya pun dah lama kenal, subhanallah, duduk kami dalam grup yang mana pun, bila mereka beramal akan ilmu yang mereka dapat. Dia nak cover lah sahabat yang saya panggil Zan saja ni, muslimin muslim rahmati Allah, selalu cakap saya bukan ustazah ni. Memang pun tak kata pun Zan ni ustazah, tapi tak perlu jadi ustazah pun, beramal dengan ilmu. Subhanallah, nak jatuh air mata bila sebut orang yang tidak ada basic agama, tak mendalami agama sebelumnya. Kita ni jadi malu Ustaz, konon duduk universiti, sekolah agama lainnya, tapi mereka mencari ilmu, kemudian mereka beramal akan ilmu. Kadang-kadang saya kerap, ya Allah, aku ustazah ke depa ustazah? Sebab mereka diuji Ustaz. Ya, sekejap lagi kita akan menonton video ringkasnya, sahabat-sahabat para penonton, yang disiapkan oleh sahabat kita Zan Aizan. Beliau telah melalui
pelbagai ujian kalau sebut SAKIT ni. Okay, sahabat sekarang ni baru dapat solat dengan sempurna. Maknanya baru saja lepas menjalani major operation tu sebenarnya. Okay, sepanjang mengenal Rizan, saya tahu beliau juga Masya Allah gigih membela orang tuanya, ibunya yang sakit. Sakit yang perlu kesabaran yang tinggi. Kemudian suaminya, sekejap-sekejap anak. Kan Masya Allah, tabarakallah. Mendepani orang sakit dan dirinya sendiri sakit. Jadi kita belajar sesuatu. Petang ni saya sebut, Ustaz, semoga Allah pelihara hati Zan Aizan. Susah juga ni kalau dapat pujian ni, ujian paling besar ni Ustaz. Okay, jadi semoga kita bagi tenang, santai-santai, kita tonton sekejap video ni. Lepas ni kita serahkan kepada Datin Nizan supaya beliau boleh ceritakan hikmah sakit yang Datin Nizan boleh nampak dengan mata hati. Seolah-olah orang macam ni dia boleh nak sebut kepada Allah, aku redha dengan sakit ni kalau ia boleh makin menghampirkan aku kepadamu, wahai Allah. Dipersilakan para penonton untuk kita menonton dulu video ringkas ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Berdamailah dengan takdir. Subhanallah, sebagai seorang pesakit yang pernah hampir lumpuh akibat kerosakan tulang belakang dan beberapa masalah saraf yang lain, saya sangat bersyukur kerana saya telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui semua ini. Walaupun ia perit, tetapi Masya Allah, saya tahu Allah sedang memandang saya dengan penuh kasih sayang dan akhirnya Allah jualah yang memberi kesembuhan. Apabila saya membaca buku yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Hasnil bin Abu Bakar, saya merasakan buku ini sangat dekat dengan saya. Subhanallah, ingin saya kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain supaya apabila kita ditimpa oleh sesuatu musibah ataupun diberi sebarang ujian, kesakitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya bersyukurlah. Bersyukur kerana kita adalah insan terpilih yang sedang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian beristighfarlah kerana kita adalah insan yang mungkin banyak berbuat dosa, maka Allah sedang mendidik kita. Bertaubatlah bersungguh-sungguh agar Allah memberi keampunan kepada kita dan memberi keafiatan kepada kita. Kemudian kita hendaklah redha dan berdamai dengan takdir. Kita tidak akan dapat mencapai tahap keredaan yang tinggi selagi kita tidak berdamai dengan takdir. Apabila kita berdamai dengan takdir, subhanallah, kita akan menerima seadanya diri kita dan mengakui bahawa segala apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Pandanglah segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, selain daripada memandang kepada kesakitan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, bagi diri saya sendiri, saya bersyukur kerana diberikan kesihatan dan kesembuhan atas suntikan semangat daripada suami, anak-anak dan seluruh kaum keluarga saya. Saya ingin agar semua sahabat-sahabat saya di luar sana agar sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan sentiasa memandang insan-insan yang diuji lebih hebat daripada kita. Sentiasalah redha dengan segala yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah hati kita akan lebih tenang, lebih damai dan kita akan merasakan Masya Allah, kitalah insan bertuah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, hadiah video daripada panel yang kedua. Tahniah, Masya Allah, sahabat-sahabat muslimat. Kita dengar apa komen daripada kita sendiri. Sahabat yang sangat video yang sangat langgar jiwanya, yang Ustazah Zai sendiri berguru dengan beliau dalam bab tabah. Masya Allah, silakan Ustazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Zai yang memilih saya untuk bersama dengan Ustaz Hasnil. Masya Allah,
segan ya dengan kedua-dua ustazah dan ustaz yang hebat ni, subhanallah. Tapi saya menyantuni ustazah sebagai guru saya, sahabat saya, dan Ustaz Hasnil sendiri yang saya kenali dalam platform e-book sebenarnya. Subhanallah, ini pertama kali juga saya bersua dengan Ustaz Hasnil walaupun di alam maya je, tapi alhamdulillah Allah dah susun cantik untuk kita pada hari ini. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Seperti kata ustazah ya, saya ni seperti kata ustazah Zai, saya ni bukan ustazah tapi subhanallah Allah itu memberi saya kelapangan untuk saya sentiasa mengamalkan apa-apa yang saya pelajari daripada guru-guru saya, masya-Allah. Walaupun saya mungkin tak dapat semua, tapi subhanallah apa-apa yang saya amalkan selama inilah sebenarnya yang memberi kekuatan apabila saya diberi ujian. Seperti yang ustazah cakap, saya ni dah beberapa kali keluar masuk hospital. Hospital tu seolah-olah macam dah rumah kedua saya dah, macam second house dah. Sampai kan staff-staff dekat hospital tu pun semua kenal kami satu keluarga. Kalau tak saya, suami, anak-anak, masya-Allah. Tapi itulah dari situlah sebenarnya yang sebenarnya bila kita sakit ni sebenarnya Allah sedang mentarbiah kita. Jadi selain daripada diri saya sendiri sakit, apa yang saya ingatlah setakat hari ini, saya dalam video tu ditunjukkan saya pada masa tu hampir lumpuh separuh badannya sebab mengalami masalah tulang belakang. Kemudian tiba-tiba tulang tu patah pula, dia dah lah rosak kemudian dia tiba-tiba patah. So pada masa tu saya pun mengalami major operation ya untuk membetulkan dan menukar tulang belakang saya, memasukkan skru dan menukar disk kepada titanium disk dan sebagainya. Itu pun operation saya rasa ambil masa dalam 8 ke 9 jam. Itu memang major operation yang pernah saya lalui lah. Tapi dalam masa yang sama, Masya Allah, saban tahun saya pernah melalui operation pembuangan ketumbuhan di rahim 2 kali. Saya pernah kena influenza. Influenza lebih kurang macam sekarang ya, corona juga, dia menyerang, tak boleh melawat, so lebih kurang macam corona lah, macam tu, subhanallah. Kemudian seperti yang ramai yang maklum, baru-baru ni pun saya baru dalam hari ni hari ke-19 saya rasa menjalani operation membuang ovari kiri saya yang ada masalah lah. Jadi alhamdulillah semua itu sebenarnya menjadikan saya lebih kuat sebenarnya dan saya lebih faham perjalanan hidup kita ni. Kita ni seperti yang Ustaz tulis dalam buku Ustaz, kita ni pengembara. Ya, kita pengembara. Seperti yang kita tahu, Rasulullah pun pernah menyebut hiduplah pengembara. Bila pengembara tu kita kadang-kadang tak tahu apa yang akan berlaku next and next. Dan semua tu adalah susunan Allah yang menyusun dengan sebaik-baiknya untuk kita. Jadi seperti yang Ustazah Zai pun sebut tadi, selain daripada saya sendiri sakit, saya juga sebenarnya biasa menjaga orang sakit. Masya Allah, mak saya sendiri dia mengalami skizofrenia. Dah lebih 20 tahun dia tinggal bersama saya dan saya alhamdulillah diberi peluang untuk menjaga dia, berkhidmat untuk dia. Macam tu subhanallah, Allah pun sentiasa memberi bantuan, memberi saya kemudahan. Saya tak ada sebarang masalah yang saya rasa menyebabkan diri saya sendiri stres dan sebagainya dalam tempoh tersebutlah. Dan dalam masa pernah sakit, dia pun pernah hilang ingatan, tetapi dengan kuasa Allah, dengan izinnya juga, selepas beberapa bulan alhamdulillah dia pulih, dia sihat. Keluarga lain ataupun orang-orang lain yang saya jaga yang kembali ke rahmatullah itu
masa yang sama, walaupun bukan kita yang sakit, bila kita yang menjaga orang sakit, itu pun tarbiyah dari Allah untuk kita. Kenapa kita dipilih untuk menjaga orang yang sakit? Dan bagaimana cara kita untuk menjaga orang yang sakit? Adakah dengan hanya duduk di sisi dia, memujuk dia setiap hari supaya sabar, ataupun setakat menguruskan makan minum pakai dia saja, atau macam mana? Sebenarnya itu tarbiyah untuk kita. Apabila kita sihat dan diberi peluang untuk menjaga orang sakit, kitalah sebenarnya yang bertanggungjawab untuk menenangkan dia. Macam mana cara nak menenangkan dia? Subhanallah, kita sebagai orang Islam, kita ada doa, kita ada Al-Quran. Macam Ustaz cakap, daripada kita membaca WhatsApp dan macam-macam berita dunia, subhanallah, itu sebenarnya memberi peluang kepada kita juga untuk menjaga, untuk membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Saya ada pengalaman menjaga abang saya yang kanser. 2 kali abang. Dan betul, oleh kerana kita tengok ya, bila orang sakit ni ada pelbagai sebagai pengajaran. Apa yang kita buat masa kita sihat, itulah sebenarnya kadang-kadang yang mempengaruhi masa sakit kita. Ya, ada orang masa sihat dia sibuk berzikir. Subhanallah, bila dia sakit dia pun sibuk berzikir. Ada orang yang masa sihatnya dia sibuk dengan urusan dunia. Bila dia sakit pun dia sibuk menjemput-jemput hal dunia. Itu semua tarbiyah untuk kita yang berada di sisi orang sakit. Jadi macam mana kita nak menangani benda tu semua? Macam mana kalau kita nak jaga orang sakit, kalau kita sendiri tak ada ilmu, kita sendiri tak ada kekuatan. Ya, memang kita sedih bila tengok orang sakit. Kadang-kadang memang kita pun menangis, tapi adakah dengan tangisan kita tu menyembuhkan dia? Tak juga kan? So jadi, bila kita dah berada di hospital, doktor dan sebagainya dah cuba dengan cara mereka, dengan kepakaran mereka, dan apa pula tugas kita? Tugas kita ialah menenangkan mereka, ya, menjaga dan menguruskan mereka. Doa pun, atau kita tak boleh ruqyah ke apa pun, bacalah Quran. Saya pernah menjaga abang saya. Dia meracau ya, kerana saya rasa kesan ubat lah selepas dia sedar daripada koma, 9 hari di koma. Kemudian apabila dia sedar, dia pun tak kenal orang dan sebagainya. So dia meracau, setiap hari dia meracau. Jadi saya pun tak ada kekuatan untuk memegang dia bila dia sawan dan dia melawan kita. Jadi apa saya boleh buat? Sepanjang hari saya cuma membaca Quran di sebelah dia saja. Bila saya baca Quran, saya memang perasan selepas beberapa muka surat dia akan diam. Dia akan diam dan akhirnya dia tidur. Kemudian saya jaga dia, kalau tak salah saya dalam 9 hari ya, selepas dia keluar dia daripada ICU. The next day saya datang lambat dan dia bertanya pada satu hospital tu, mana orang yang di sebelah dia tadi. Dia tak kenal saya pun, tapi mana orang yang di sebelah dia semalam. Dia nak orang bacakan Quran untuk dia. So macam tu Allah mendidik kita, orang yang sihat menjaga orang yang sakit. Jadi bila kita sakit, kita jangan rasa macam kita mengharapkan orang pula nak baca untuk kita. Kita sendiri, Masya Allah, kita jangan rasa macam okey, kerana aku sakit, aku baring je lah, tak payah buat apa-apa. Subhanallah, masa baring tu pun sebenarnya ada banyak benda kita boleh buat. Paling kurang ialah berselawat. Paling kurang ialah beristighfar. Ya, itu semua adalah macam mana cara kita sendiri nak menenangkan hati kita. Nak membuatkan kita ini rasa macam subhanallah, aku ada Allah. Aku sakit pun aku ada Allah. Sebab saya mengalami pengalaman bukan setiap kali lah, tapi beberapa kali apabila saya mengalami bila saya berjumpa doktor dan doktor sahkan okey, awak sakit ini. Saya pergi ke hospital, kebetulan masa tu seorang diri. Jadi saya tak ada bahu pun nak tumpang menangis. Macam masa tulang belakang saya patah, ceritanya suami saya berada di Europe masa tu. Masya Allah. Jadi saya nak bercerita pada siapa? Of course lah, bila kita sakit, kita akan cari orang pertama yang kita sayang ya, orang pertama yang kita macam contoh saya ada suami, of course saya akan cari suami, kemudian barulah pergi kepada adik-beradik ataupun siapa saja di keluarga yang lain. Tapi kemudian doktor tak benarkan saya balik sebab tulang belakang saya dah patah. Saya sebenarnya pergi ke hospital drive seorang diri ya. Jadi
Doktor tak pedangkan saya balik. So doktor kata saya mesti dibedah immediately. Kalau tidak saya akan lumpuh. Tapi masa tu Masya Allah, saya nak mengadu dengan siapa? Saya nak minta tolong dengan siapa? Suami saya jauh, saya tak boleh beritahu dia sekarang pun. Kalau saya beritahu pun dia tak boleh balik immediately pun. So masa tu kita cakap dengan diri kita, Masya Allah, aku ada Allah. Ya Allah lah sebenarnya tempat kita bergantung. Sebenarnya Allah tu nak beritahu kita, engkau yakin ataupun tak dengan aku? Aku ada, aku wujud. Engkau yakin ataupun tak? Jadi pada masa tu Masya Allah memang tak dinafikan kita akan sedih, kita akan menangis, ya, terduduk sekejap dan sebagainya. Tapi positif, kita kena positif. Immediately, kalau kita ingat kita ada Allah, insya Allah kita positif. Jangan terus macam, ya Allah lepas ni aku lumpuh dah, aku tak berjalan dah. Jangan. Ya, sama juga situasinya macam saya operation baru ni pun saya sihat. Alhamdulillah, Ustazah Zai sendiri pun tahu saya sihat. Tapi tiba-tiba saya sakit perut. Masya Allah, Allah pun nak menguji saya. Diambilnya ovari saya satu, sebelah kiri. Tapi saya pun subhanallah, saya rasa Alhamdulillah Allah dah pinjamkan saya ovari yang sihat dan tubuh badan yang sihat selama 43 tahun. So bila Allah ambil, siapa saya untuk mengatakan tak, aku tak nak bagi. Itu semua Allah punya. Kita tahu itu hak Allah. Jadi apa-apa pun yang berlaku, saya mengajaklah semua rakan-rakan yang menonton sekarang. Pertamanya kita reda, kita syukur dan kita yakin Allah ada bersama kita. InsyaAllah Allah memandang kita sekarang. Bila kita sakit tu Allah memandang kita. Bila kita dipilih untuk menjaga orang sakit pun sebenarnya Allah sedang memandang kita. Itu semua tarbiyah untuk diri kita sendiri, insyaAllah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Zan Aizan. Subhanallah, muslimin muslimat. Inilah yang Ustazah Zai selalu cakap, jangan ada hari tanpa Al-Quran, bukan saja dibaca tapi bertadabbur. InsyaAllah hilang segala takabur. Itulah punca untuk iman kita semakin subur dan bekalan sebelum kita masuk ke alam kubur. Saya kenal Zan, subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, yang keluar daripada lisan sama ada saat menjaga orang sakit ataupun diri sendiri sakit adalah kata-kata yang positif. Dari mana dapat ni? Daripada majlis ilmu yang sentiasa, yang kerap diulang-ulang dengar. Tak ada rasa jemu. Asal majlis ilmu yakin di dalamnya ada barakah. Ketika sakit, bohonglah tak sedih. Kadang-kadang lumpuh ke aku lepas ni, cepat-cepat istighfar. Sebab orang yang sedang sakit tu dosanya sedang digugurkan oleh Allah. Orang yang dosanya sedang digugurkan oleh Allah, doanya lebih mustajab. Takut sangka-sangka buruk kita itu diangkat, diaminkan terus oleh malaikat Allah. Jadi sentiasa positif. Inilah yang Ustazah nak. Ustazah tak tahu lagi nak ajak cara macam mana. Bawa seluruh kesayangan kita untuk memahami janji-janji Allah yang tak pernah dimungkiri. Subhanallah Ustaz, sebelum ni saya pernah bagi tahu kepada para jemaah ketika saya menunaikan ibadah haji pada tahun 2008, saya diuji dengan sakit. Subhanallah kan, Quran saja peneman. Sampai kepada satu ayat ketika saya sedang iktikaf di Masjidil Haram, saya membaca surah Asy-Syu'ara dan lisan saya terhenti berulang kali pada kalimah wa iza maritu fahuwa yashfin. Masa tu Masjidil Haram sementara menunggu waktu solat, kita boleh duduk sebelah-sebelah dengan suami. Sampai suami saya perasan, entah macam mana otak saya saat tu, saya langsung tak terbawa minda saya apa maksud ayat ni. Cuma yang saya perasan, saya berulang-ulang kali tanpa plan. Sampai suami cuit, apa hal yang dia ulang ayat tu sentiasa? Saat itu saya sedang menahan sakit, ini bukan kebetulan, tetapi percayalah asbab amalan, kebergantungan kita kepada Allah, Allah jumpakan kita dengan satu saat yang kita boleh berpegang bukan dengan mana-mana alat pun, kecuali dengan kalamullah. Itulah sebenarnya ubat ataupun vaksin ataupun suplemen yang sangat ampuh dalam jiwa kita. Maka bukan hanya saat sakit kita mencari Allah, saat bermusibah kita mencari Allah. Dalam kita senang kita mencari Allah, Allah akan berlari mendapatkan kita saat kita susah. Saya nak pindah kepada Ustaz Hasnil. Tajuk apabila aku sakit engkau sembuhkan. Mohon Ustaz ulas untuk mengajak semua kita bertadabbur ringkas pada petang ini akan ayat ini dan betapa pentingnya. Bohonglah kata Zan tadi tak sedih, tak merasa sakit. Kan kenapa aku tak datang rasa-rasa tu. Tapi cepat-cepat kita lawan sebelum syaitan dan godaan nafsu ni datang.
kita nak bangkit saat sakit berdasarkan ayat ini? Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sama mendengar. Saya rasa saya ni dalam teori kot, banding dengan panel yang pertama, panel yang kedua, saya panel yang ketiga. Level Ustaz ni level teori, Masya Allah. Ustaz setakat ni, Masya Allah, ni doakan, setakat ni Ustaz belum pernah masuk hospital sebagai pesakit. Itu satu yang selalu ditangisi. Apalah Allah Ta'ala tak uji saya, kan. Buku kecil ni dah banyak dah masuk di hospital, tapi tuannya belum masuk. Jadi Masya Allah Ustaz. Ustaz minta maaf sebelum Ustaz teruskan, saya nak tanya ni Ustaz, mesti ramai penonton kita yang tertanya-tanya. Dah Ustaz cakap macam ni, sihat zahir dan batin ni, boleh ke kita minta sakitkan aku ya Allah? Aku jealous ni, Zan Aizan tu sakit, Ustazah Zan. Boleh tak minta sakit tanda kasih sayang Allah? Selit sikit Ustaz, terima kasih banyak. Soalan tadi tak jawab lagi, mari soalan kedua Ustazah Zan. Sila. Jadi dia termasuk dengan berdamai dengan takdir. Sebenarnya dengan ilmu Allah yang maha luas, Allah Ta'ala yang maha berhikmah, dia dah tahu dah A to Z, tidak ada yang kurang, tidak ada satu saat. Sekarang ni waktu bercakap ni Ustaz tengah tengok kat luar tepi rumah Ustaz ni kebun komuniti, ada pokok-pokok, ada ulam-ulam, nampak pokok pisang, ada pokok mangga, ada daun angin betiup di luar tu. Tadi dengar guruh nak hujan, ada daun yang jatuh. Daun yang jatuh berapa kali dia lenggok, berapa kali tu kan, berapa lama durasi yang diperlukan sampai, semua dalam ilmu Allah dicatat dengan kemas. Jadi apalah sangat bilangan hari kita di hospital, lagi sampai darjat kesakitan kita. Bahkan kalau kita dah selalu dengar guru-guru kita cerita tentang hadis Nabi SAW, hatta syaukah, betapa sakit kita tu walaupun tertusuk duri. Kan kalau nisbah kita hari ni, kalau kita berjalan tu dah umur-umur macam kita ni, rasanya semakin kerap lah jatuh tu, tersadung tu, tersepak tunggul tu kan. Kalau naik tangga tu kadang tak lepas, tersepak juga tangga tu. Nak ngelak lah tak nak naik tangga, tapi nak kena naik juga tangga-tangga ni, kena nak terjatuh kita tu, mundur sempat kita pegang. Masya Allah, setiap apa yang berlaku itu dalam ilmu dan kehendak Allah. Jadi Allah Ta'ala nak minta kita sebut namanya. Sebab tu kita rasanya antara yang paling awal, jom kita melatih sebut nama Allah. Kita sebut nama Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, kan, Ya Syafi. Dan tadi Ustazah Zai sebut kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub ni dia ada satu ujung kepada doa. Bila dikaitkan kisah Nabi Ayub adalah doa wa anta arhamur rahim. Kita, ya Allah, kurniakanlah aku kesembuhan, kurniakanlah aku ketabahan, kurniakanlah kesabaran, angkatkanlah darjat aku ni sedang sakit, wahai Allah, kau maha mengetahui. Wa anta arhamur rahim. Betul, aku memerlukan doktor yang penyayang, nurse yang menyantuni aku, yang suntik aku, yang berusaha dengan penuh kasih sayang. Tapi engkau, wahai Allah, maha kasihan belas terhadap hamba-hambamu, wahai Allah. Jadi pastinya, wahai Allah, kau datangkan ujian-ujian ini dengan penuh kasih sayang. Contoh paling dekat, saya baru berforum minggu lepas dengan Ustaz Mujibur Rizal. Macam inilah kotak ini, dia di salah seorang panel, dia menjadi saksi hidup kepada peristiwa 17 tahun yang lalu. Peristiwa tsunami di Aceh. Saya sebagai moderator, saya tanya dia, Ustaz, boleh tak Ustaz menyatakan pada kami, share pada kami perbezaan dari tahun ke tahun, 5 tahun yang pertama, 10 tahun yang kedua. Dan katakanlah hari ini sedang bercakap, apakah hikmah peristiwa tsunami di Aceh? Dia kata, ya Allah, kan, pasti tidak sama. Hari pertama dengan minggu kedua, tahun pertama, tahun yang kelima, tahun ke-10, semakin jauh kita dengan peristiwa ujian itu,
kita akan nampak betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya rahmat Allah, betapa besarnya hikmah. Perang, kalau kita baca sejarah Aceh, Aceh ni ada gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh macam hari ni dekat taman saya ni ada kedai Aceh, memang banyaklah kedai Aceh. Mereka ni antara generasi yang keluar sebelum tsunami Aceh lagi. Perang saudara begitu lama. Mereka keluar daripada perang bersaudara, peristiwa Aceh dengan Jakarta lah, itu cerita yang begitu panjang. Bagaimana nak selesaikan masalah ni? Allah Ta'ala hantar tenteranya yang bernama tsunami. Dan selepas tsunami itu sehingga sekarang, Aceh dengan Indonesia ni kira damai dah, tak ada apa dah, kita boleh berwisata lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu hikmah. Dan saya selalu, tadi Ustaz Azizal Zai cerita Datin cerita pasal haji. Saya selalu kaitkan apa yang berlaku COVID-19 sekarang ini. COVID-19 ni, kalau dalam haji tu, dia ada, kalau kita pergi haji, kita ada segmen Madinah, ada segmen Makkah, kita ada segmen berdebar ke Arafah, di Muzdalifah, kemudian 4 hari 3 malam di Mina. Kalau tanya jemaah haji lah, tanya Ustazah Zai lah, kan, dekat mana dalam musim haji tu, kita katakanlah 40 hari, dekat mana yang kritikalnya? Kat mana kritikalnya? Saya ingat jawapan yang sama, kan, ada yang sebut Arafah, tapi orang akan sebut di Mina, sebab lama di Mina, 4 hari 3 malam. Kita akan, sebagai petugas haji, kita tengok jemaah memang mengamuk lah, kan, kemah sesak, makan lambat, makan tak sedap satu hal lah, kemah sesak. Ada tahun tu jemaah tak dapat tinggal. Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Saya memang duduk di Mina tapi tinggal di luar kemah Ustaz. Sah tak mambit saya? Saya kata, kalau soalan tu macam ni, tinggal dalam kemah tapi di luar Mina, itu baru tanya saya. Kalau tinggal di Mina, di luar kemah, sah lagi mambit dia. Kan, dia kata sebab penuh kan? Penuh kemah. Jadi saya tak apalah ni, mak saya Ustaz sampai hati tabung haji. Orang memang nak marah banyak lah. Tak apa, kita waktu tu kita nak kata sabar jemaah haji ni, memang perkataan dia, jangan sebut perkataan sabar, cek perkataan lain lah dekat Mina tu. Tapi hari ni saya masih ada lagi dalam grup jemaah haji. Masih ada. Dan antara mereka kongsi, diorang tak marah dah apa yang berlaku di Mina. Bahkan mereka akan kongsi gambar-gambar itu, dan hari ni ketika berkongsi mereka merindui situasi dia. Macam itu juga apa yang berlaku di masa PKP ini. Kita akan kenal balik apa yang kita berlaku hari ni. Sehingga itu sekejap kita keluar, longgar sekejap lockdown, orang mula merindui sekejap. Ada sekejap kita lockdown, orang dah sebut-sebut, seronok juga masa lockdown tu, jalan sunyi apa semua kan. Sekarang ni lockdown balik, tak tahu lah, ada orang doa kena lockdown balik ke apa gitu. Pastinya ada hikmah. Kenapa panjang sekarang ni? Saya yakin hikmah yang paling besar ialah Allah Ta'ala nak tunjuk kepada manusia semua, cari Tuhan. Kepada orang yang tiada agama. Mereka yang kata tak ada Tuhan. Ini masa dia. Saya yakin kalau dengan dakwah yang betul, para pendakwah kita yang bersifat international semua ni kan, kalau kita betul kita gerakkan dakwah, orang yang asalnya tiada Tuhan, itu penyakit utama di dunia yang paling, bukan COVID-19. COVID-19 sebab dia orang yang tidak bertuhan, dia akan menemui Tuhan dia. Allah is great, dia akan jumpa. Orang yang syirik kepada Tuhan dia, mereka akan tahu syarik dia, berhala tak boleh. Hari itu ada virus sekali, ada di mana di negara India ke, orang dapat kad buang ke apa kan. Orang dah mula mencari Tuhan yang sebenar. Adapun kita orang Islam kita ni pun ada nyakit juga yang bercakap dia pun banyak kelemahan dia. Semualah kita ada. Allah tak nak bagi kita naikkan darjat kita. Itu yang berlaku. Allah tak nak angkatkan darjat kita kan, macam kita lah. Dalam dunia perpesaan selalu ini contoh banyak usaha kita, guru-guru kita. Dr. Zakir Naik selalu dia ketika berhujah kepada orang yang bukan Islam kan, dia tanya kan, untuk kita naik ke satu tahap kita ada peperiksaan. Kita ambil peperiksaan itu. Kita ambil, semua ambil SPM baru ni. Ramai anak-anak kawan-kawan kita share. Pastinya orang tak share yang tak sebab. Kadang saya nak muhasabah, kenapalah pergi share yang 7A, 8A, 10A tu. Tak ada ke yang nak share yang tidak A tu. Tapi nampak macam ni masih lagi berorientasikan peperiksaan itu kan. Jadi bagaimana peperiksaan itu angkat darjat? Maka musibah yang sedang berlaku secara umum COVID-19.
secara khusus penyakit yang ada COVID-19 ada satu hal, ada pula satu sakit pula lagi datang, Allah diangkat lagi. Dan saya yakin di peringkat awal, sekarang ni mungkin dah biasa Ustazah yang Datin. Saya ingat di peringkat awal dulu, ingat tak ada orang kisah apa ni, tak dapat ziarah ahli waris yang meninggal keluarga COVID-19. Yang peringkat awal dulu sedih, sekarang ni sedih jugalah. Tapi dah peringkat awal tengok daripada jauh saja jenazah. Allahu Akbar. Dan hikmah besar antaranya hari ni, kita boleh tengok orang yang berpakaian warna persis jenazah berada di atas kubur. Dulu, orang datang ke tanah kubur, pakai baju macam-macam colour. Arwah jenazah saja yang pakai warna putih. Hari ni, ini hikmah antara yang Ustaz nampak depan mata. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita pakaian sama dengan jenazah. Kalau tanah waktu malam lagi kita takut. Malam. Kan ada sekarang orang pakai drone, ada jenazah. Lepas tu baru ni ada satu kawan dia share, ada keluarga dia meninggal malam lah, malam lepas isyak. Bayangkan yang pakai PPE tu semua putih je. Lepas tu kawan kita ni pula dia ambil gambar drone. Allah. Cukup mengisahkan. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak beri pelajaran bahawa dunia, macam sekarang Ustaz ni dia unmute, dia ada mute. Dia unmute kan. Dunia sedang mute kan. Supaya janganlah wahai pencinta dunia, udah-udahlah. Kan dunia sudah dikelabukan. Background dia dulu sebelum ni liklap sudah di lampu tinggal lampu Kalimantan tu pun dah tak buah penyala dah. Dulu ada lampu liklap dah tak ada dah. Maka jom bagi kita yang beriman, jom kita tambahkan persiapan kita ke negara akhirat. Kan negara akhirat kita dah belajar dah bahawa negara akhirat itu benar, bahawa mati itu benar, bahawa soal mungkar nakir itu benar, bahawa kehidupan di alam barzah itu benar. Sekarang ni waktu kita sedang bercakap ni, saya mencemburui kawan-kawan kita yang baik-baik, para ahli ulama kita yang meninggal kena COVID-19 pula, yang sudah difatwakan mati syahid. Dan kita tahu mereka orang baik-baik. Mereka sedang berada pada tika dan saat ini mereka berada di taman-taman syurga. Mereka berada di taman-taman syurga. Jadi kita, bayi-bayi kita ni ramai dah meninggal. Saya ingat Datin Ajazah kita, bayi-bayi kita ni kena nasib baik lah kot, masih hidup lagi, Masya Allah. Talang panjang kat umur kita, Tuhan nak bagi kita ni. Dia tak cukup taubat ni. 3 orang yang ada dalam ni tak tahu siapa yang pergi dulu. Tak cukup taubat ni. Kan, aku bagi hidup dia lagi, bagi dia taubatlah, buatlah jariah lagi. Ni kita fikir jariah kita ni, kita pun tak lama lagi. Dan ni kat belakang Ustaz ni selalu, buku ni Ustaz tak habis baca lagi. Orang yang tulis buku ni, ulama-ulama kita, ada orang bayi-bayi kita je. Kita tengok Imam Syafi'i meninggal umur muda, Imam Nawawi sekitar umur 40, Imam Syafi'i awal 50-an. Tapi karya dia kita nak baca tak habis. Faham satu-satu hal, baca tak habis. Keberkatan masa. Ya Allah, kurniakanlah kami keberkatan umur. Ya Allah, kurniakanlah kami keberkatan rezeki. Ya Allah, kurniakanlah kami keberkatan hidup berumah tangga, hidup bekerja, hidup bermasyarakat. Kita minta berkat. Memang kita tak boleh lawanlah keberkatan mereka. Namun Allah tak datangkan ni teknologi yang ada ni. Ini berapa orang yang sedang tengok kita ni, tak ramai lah. Tapi saya yakin kan, ada orang akan tengok video ini selepas habis kita ni, ada orang akan tengok. Tapi dengan syarat minta kawan-kawan tekan butang share lah. Ni tengok siapa, Puan Sabariah ada, siapa ni, Puan Norma ada, Puan Rafidah, ini semua jemaah. Ustazah ni, kawan-kawan Datin ni, Puan Mira, Masya Allah, Puan Ayah, Puan Ayumi, semua nak tekan butang share lagi. Puan Mira, tekan lagi Puan Habibah, Masya Allah, Siti Hana, Siti Aisyah, nanti semua ni Mak Uda dan sebab belaka kan, Puan Aina, Ismail. Jadi tekan butang share, tag nama kawan-kawan kita, terutama kawan-kawan kita yang sedang sakit ni. Kan ada yang kat hospital tu kan, dia ada di Facebook, dia tengah tengok Facebook ni. Hopefully kok ada kawan-kawan kita yang tengok dekat hospital ni kan. Dia mungkin hujung nanti kita doakan kawan-kawan kita di hospital, ada pembawa waris yang ahli keluarganya di hospital. Bertuah, kalian bertuah dengan syarat kalian redha, dengan syarat kalian syukur. Kalau terror lagi, syukur tu tinggilah kan, sebab apa yang berlaku ini satu hadiah. Allah Ta'ala berikan satu hadiah. Mungkin dengan cara ini taubat kita, dulu taubat je,
Tapi sekarang ni bila istighfar menangis. Payah nak menangis ni, nak kena istighfar 100. Kalau 100 pun main-main istighfar tak dapat, dia tak menangis. Tapi saya yakin orang yang berada di katil hospital dan Datin Zain mungkin jadi Datin Zain menjadi saksi kan. Mungkin boleh lepas ni Ustazah Zain boleh tanya dia macam mana kan orang yang sedang terlantar sakit, dia pasrah dah tu. Dia punya darjat pasrah tu bukan teori dah tu, dia punya praktikal. Dia menyerah dia, ya Allah aku serahkan padamu ya Allah. Sebab tu ada satu doa, ni ada orang tanya Ustaz, kalau dah tak ada harapan ni, dia memang tak ada harapan ni, nak doa macam mana ni? Dalam buku Berdamai dengan Takdir ada doa yang Nabi ajar. Tengok dia ada buku surat 4 kan, Nabi pesan jangan nak bunuh diri, jangan ada niat nak bunuh diri kan. Nabi SAW ajar satu doa, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Janganlah ada orang yang nakkan kematian dengan musibah yang menimpa. Jangan niat, jangan fikir nak mati, jangan fikir nak bunuh diri, jangan fikir tak ada harapan dah, jangan berburuk sangka dengan takdir. Fa in kana la buddha, tapi kalau berasa macam cannot go dah, la buddha fa'ilan falyakul, berdoalah. Doa-doa yang Allahumma anta syafi ishfi mardana wa mardal muslimin, ini dah memang dalam tangan dah. Yang itu dah memang kita amalkan. Yang ni masuk ke gear 2, gear 3, gear memotong ni. Nabi SAW ajar doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama engkau tahu kehidupan itu baik untuk dunia, akhirat dan agama. Dan wahai Allah, matikanlah aku, wahai Allah, jika engkau mengetahui bahawa mati itu adalah baik untuk dunia, akhirat dan agama. Jadi maknanya kita sandarkan kepada Allah. Ya Allah, hidup aku hidup ni, kau lah yang memberikan aku hidup. Lepas satu nafas. Saya ingat bab-bab nafas ni, Ustazah selalu ingatkan kita setiap nafas ada doa. Masya Allah, itu saya belajar. Kan, dalam setiap nafas kita tu ada doa. Masya Allah, kan, bukan sekadar zikir, doa. Jadi kita dengan Allah Ta'ala setiap nafas, setiap helaan nafas itu merupakan pelot-pelot kehidupan. Masya Allah. Jadi kita minta kepada Allah. Dan ini doa ada. Doa daripada awal kehidupan sehingga kita tidak ada harapan. Kod dan kod. Ada satu doa yang Nabi SAW ajar, ia merupakan suatu pengharapan. Dan yang kita kaitkan dengan kebijaksanaan Allah. Kita kaitkan dengan wa anta arhamur rahimin Allah Azza wa Jalla. Ada doa itu pada buku surat 4. Wallahu a'lam. Ustazah. Masya Allah, Ustaz ni subhanallah, petang ni bawa kita rasa macam nak selebat hujan di luar rumah saja ni. Sebab tu bertukar kepada handphone. Laptop saya dah tak boleh berfungsi, wifi dah kacau semua habis. Tapi sahabat-sahabat, rakan-rakan muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah indahnya tarbiyah majlis-majlis ilmu. Kita acap kali leka, lalai, terlupa, itulah sifat manusia. Kita bersyukur sebab Allah gerakkan hati kita, Allah pilih kita untuk bersembang santai asal sampai ke hati-hati kita. Ustaz bawa kita travel ke bumi Mina tadi, Masya Allah. Saya nak jatuh air mata dah Ustaz. Sebab saya teringat suami saya, kan, apa kenangan dia dengan Mina. Dia kata, itulah senjata yang paling tinggi, sabar atas segala sabar. Dah tak ada sabar yang paling tinggi selain daripada sabar yang di Mina. Tapi bila kita balik 4-5 hari daripada Mina tu, kita sangat rindu, rasa nak patah balik. Itulah dia ujian. Orang yang merasai manisnya akan nikmat sabar. Subhanallah. So Datin Zain, Ustaz Hasnil bercerita tentang sabar. Tentang redha. Saya percaya semua panel kita hari ini bersetuju, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita takkan bertemu dengan titik puncak redha itu bila mana kita tidak ada ilmu untuk menuju ke arahnya. Kita tidak akan merapat sungguh-sungguh dengan Allah bila mana kita tak sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita tidak akan berakhlak yang baik, mulia kalau kita tak cuba mencintai akhlak Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat, nak tak nak, suka tak suka, kita dah lebih setahun dalam pandemik ini. Jangan bertangguh, jangan bertapi, jangan bernanti. Cintailah,
Okay, cintai Nabi yang pesan pada kita berkawan dengan para alim ulama. Berkawan dengan sahabat-sahabat yang soleh. Semoga kita mendapat tempias kesalehan itu. Kita copy paste sahaja. Mula-mula mungkin kita paksa diri kita, tak berapa nak ikhlas. Tapi rupanya bila kita berkawan dengan orang yang sakit, ada ilmu, subhanallah, kita kagum macam mana dia boleh bangkit dari sakitnya. Kita berkawan dengan orang yang menjaga orang-orang sakit. Kita tahu dia penat tapi masih bersyukur. Kat mana dia dapat? Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Apabila Ustaz Hasni disebutkan Allah mentarbiah kita, betul Ustaz, saya sangat sokong. Hari ini bukan si mati sahaja yang berpakaian putih, tetapi di atas kubur itu, kalau tengah malam saya nampak juga gambar-gambar yang Ustaz maksudkan tadi. Ya Allah, ya Tuhan, kan betapa engkau nak mengajar yang di atas tanah itu nanti juga akan duduk di dalam tanah. Awal tadi Ustaz, saya dan Zan ni dapat dalam grup kami usitkan daripada sahabat-sahabat kami ni. Macam janji je pakai tudung putih berseri ni, oi meremang pula bulu roma Ustaz. Sebab apa? Putih ni gambaran kita akan balik kepada Allah berpakaian putih. Saya kemas baju-baju saya nak pergi menunaikan ibadah haji dalam usia muda anak-anak buah saya. Anak-anak buah saya ketika itu masih kecil-kecil. Tes, anak buah saya masa tu masih kecil-kecil lagi. Gangguan suara, siapa yang buka handphone? Okey, boleh offkan sekejap. Okey, ketika saya nak pergi haji kemas beg, anak-anak buah saya masa tu kecil-kecil lagi. Apa mereka kata, Umi ni nak pergi mana sebenarnya? Nak pergi mati ke? Semua putih dalam beg ni. Sentap gitu Ustaz. Malaikat ke yang hantar untuk cakap macam ni? Saya sampai bila bermaafan tu aku ni tak balik agaknya ni balik haji ni. Sebab mungkin anak buah saya tu Allah yang gerakkan lisan macam tu. Sungguhlah, semoga bila kita melihat putihnya baju, frontliners kita kan, yang menghantar ke perkuburan, apa sahaja, kita melihat sekujur tubuh yang kita ziarahi, hari ini dia ya Allah, besok lusa giliran aku. Dalam hidup yang Allah beri peluang pada kita ini sahabat-sahabat, jom kita ingat mati. Orang yang ingat hidup hanya pandang dunia, dia akan tersasar selama-lamanya. Jom kita ingat kematian. Maka insya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, bila kita kenal suara Ustaz tadi macam tu, saya tak nak lepaskan Ustaz, jangan left dulu Ustaz. Tolong siapkan satu doa di penghujung nanti, kami nak aminkan doa-doa Ustaz insya-Allah, amin. Okey sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita kembali kepada Datin Zan untuk soalan yang terakhir pada petang ini. Sebagai seorang hamba kepada Allah, sahabat saya Zan, anak kepada seorang ibu yang dibela di rumahnya sendiri, dipelihara dengan penuh kemuliaan. Isteri kepada suaminya, ibu kepada anak-anaknya, dan sahabat kepada semua kita yang menonton pada petang ini. Mohon share tips daripada Datin Zan untuk dikongsikan kepada ummah. Ada yang hampir tenat sekarang ini. Bahkan diibaratkan mati walaupun mereka belum sampai ajal dalam pandemik ini. Macam-macam mengadu itu ini, berkeluh kesah padahal belum mati lagi. Ustazah Zai selalu sebut, kalau anda merasakan putus rezeki sebagainya, Allahu Rabbi, semua kita sama sedang diuji. Tapi kita kan masih hidup. Ajal belum sampai. Kita masih boleh melafazkan syukur, kita masih boleh beristighfar, kita masih boleh betulkan yang mana yang salah dalam kehidupan kita. Kita masih boleh berpaut sungguh-sungguh kepada Allah. Inilah persiapan. Kalau kita tak buat sekarang, kita nak tunggu dibagaimanakan lagi oleh Allah. Jadi silakan sahabat Zan Aizan untuk tutup pertemuan kita dengan nasihat-nasihat dan tips tadi sebelum kita dengar doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya bersyukur ya kerana setakat hari ini walaupun berkali-kali saya diuji dengan pelbagai penyakit, Masya Allah, Allah masih memberi saya kehidupan sehingga ke hari ini. Jadi selepas ni kita tak tahu lagi apa yang berlaku ya. Cuma satu yang saya nak ingatkan kepada, bukan satu lah sebenarnya, ada 3 perkara ya yang saya nak share kepada semua yang menonton. Masya Allah.
Pagi tadi Ustazah di TV Al-Hijrah ada bercerita tentang sujud ya, sujud. Jadi begitulah kita. Jangan tunggu bila kita dah sakit, dah tenat, dah nazak baru kita nak bersujud. Jadi semasa kita sihat, semasa kita senang, inilah masanya untuk kita bersujud. Ya, jadi subhanallah. Yang pertamanya seperti yang saya kongsikan dalam video tadi, pertamanya kita syukur. Ya, kita syukur. Syukur kerana apa? Kerana apabila kita sakit ataupun kita dipilih untuk menjaga orang sakit, kerana Allah sedang memandang kita. Kenapa Allah tak beri kepada orang lain? Kenapa Allah bagi pada kita? Jadi berkali-kali saya sakit, berkali-kali Allah pandang saya. Syukur alhamdulillah. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya istighfar. Istighfar kerana apa? Kerana kita ini hamba. Macam Ustaz Hasnil cakap pun, ya, kita antara kami bertiga dalam ni, kita tak tahu, kita masih belum cukup bertaubat. Ya, dan bukan kita sahaja, dan masya-Allah saya pun yakin ramai di luar sana yang masih belum mendapat nikmat dengan istighfar tu, kerana dia belum betul-betul menghadapi satu situasi yang mana apabila dia beristighfar itu akan sampai ke hatinya, sampai dia tak sedar pun dia menitiskan air mata. Jadi kita nak sampai ke tahap tu ialah macam mana dengan kita sentiasa beristighfar. Kalau kita lazimkan lidah kita beristighfar, insya-Allah dia seolah-olah macam tertanam di sanubari kita tu. Dalam keadaan kita sakit sekalipun kita tak boleh melafazkan apa-apa, dalam hati pun kita beristighfar, insya-Allah. Dan yang ketiganya ialah redha. Ya, seperti yang Ustaz cakap, berdamai dengan takdir. Okey, berdamai dengan takdir itulah sebenarnya pada saya itulah redha, tahap redha kita. Selagi kita tak menerima takdir itu, kita cakap aku redha tapi sebenarnya masih merungut-rungut, itu belum cukup redha lah tu ya. Maknanya dalam redha tu, kenapalah aku yang sakit, kenapa tak dia, kenapa tak orang ni, kenapa macam ni, kenapa itu, belum cukup redha. Redha ni ialah kita betul-betul rasa Masya Allah, Allah bagi saya sakit, Allah bagi saya sakit kerana Allah sayang saya. Allah sedang mendidik saya. Allah nak bagi saya mendekati diri dengan lebih lagi kepada dia. Sebab kesenangan dan kesihatan tu sebenarnya pun ujian. Tapi macam mana cara kita menerima ujian tu? Bila kita sihat, kita mungkin kurang ibadah. Sebab bila kita sihat ni, untuk diri saya sendirilah ya, Masya Allah, kita banyak sangat aktiviti nak buat. Kita nak ke situ, kita nak ke sini ya. Subhanallah. Tapi bila kita sakit, kita dah terdiam atas kata itu. Masya Allah, saya terlantar 2 bulan selepas operation tulang belakang, dan saya ambil masa 2 tahun lebih untuk saya boleh berjalan dengan normal, berlari dan sebagainya. So dalam tempoh itu, subhanallah, kalau saya tak melakukan sesuatu yang bermanfaat, saya just terlantar je lah. Ya, macam itulah keadaan maksudnya ya. Jadi di situlah maksudnya kita reda. Bila kita reda tu subhanallah, kita banyak bersyukur dan kita rasa sakit tu sikit je sebenarnya. Ada orang yang dia sihat tapi dia tak dapat kenikmatan beribadah. Kerana apa? Kerana dia terlalu sibuk. Dia menguruskan anak, bekerja dan sebagainya. Tapi ibadah tak dapat. Itu pun bukan satu benda yang baik walaupun dia sihat. Jadi bila kita sakit ni kita reda dengan sesungguh-sungguhnya. Dan itulah sebenarnya masa untuk kita tahu Allah menyusun semua tu walaupun kita sakit, tapi kita jangan susah hati ya. Kita jangan fikir kalau aku sakit macam mana nak menguruskan anak, macam mana nak menguruskan rumah tangga, suami. Itu sebenarnya salah satu penyebab yang membuatkan orang sakit bertambah sakit. Dan dia jadi stres. Sebab dia banyak sangat fikir hal dunia dan orang sekeliling dia. Padahal dia tahu Allah memberi dia sesuatu kerana Allah telah menyusun sesuatu yang lebih baik untuk dia. Ya, apabila kita sakit ni, kalau kita macam saya sendiri, bila saya sakit, of course saya pun ada anak-anak ya. Anak-anak saya ada yang kecil, ada yang besar. Ustazah pun tahu, ramai kawan-kawan saya pun tahu. Tetapi dengan susunan Allah Subhanahu Wa Taala, masa itulah sebenarnya kita mendidik anak-anak kita dan suami kita sekali. Ya, sebab kita sendiri macam ni, bila kita dah sakit, semua orang buat untuk kita. Jadi kita janganlah cerewet sangat.
Jadi kalau kita terima seadanya, kita bersyukur, kita raikan apa saja yang anak-anak dan suami kita beli, buat dan sebagainya. Kalau kita reda, itulah tandanya kita meraihkan apa yang Allah bagi pada kita tu. Masya Allah, bila macam saya sendiri contoh ya, saya sakit, okey, suami saya tak pandai memasak, tak apa, saya tak kisah. Dia belikan untuk anak-anak nasi lemak setiap hari, 19 hari makan nasi lemak pun tak apa. Saya tahu itu usaha dia. Masya Allah, itu pun sudah cukup menggembirakan ya. Jadi kita jangan cerewet. Sebab itu kadang-kadang orang pun macam bercakap dengan saya lah. Dia pelik kerana apa, saya macam apa benda pun is something like happy tau. Macam satu benda yang seronok. Sebab kita tahu itu semua susunan Allah. Allah nak mengajar, nak mendidik. Masa bila lagi kita nak lepaskan tanggungjawab kita kepada suami dan anak-anak kita. Jadi masa kita sakit itulah kan. Jadi kalau kita sihat, kita rasa kita lah orang yang paling power nak buat semua benda dalam rumah. Jadi masa kita sakit tu, Masya Allah, Allah susun supaya anak-anak kita terdidik. Dan bila saya menjaga orang sakit pun sama. Saya akan duduk di hospital macam contoh saya menjaga suami ataupun menjaga mak mertua saya, ataupun saya pun pernah menjaga ayah ya. Ayah saya pernah terbakar, jadi dekat setahun lah dia duduk hospital. Tapi Masya Allah, walaupun dia terbakar 90%, Alhamdulillah dia sihat, dia disembuhkan balik oleh Allah, dan kemudian bila dia nak meninggal, dia cuma sakit 1 hari dah meninggal. Jadi begitu Allah mentarbiah kita. Bermakna apabila kita dapat satu penyakit, jangan terus fikir yang kita akan mati. Ajal dan maut itu di tangan Tuhan ya, di tangan Allah. Jadi orang sihat pun boleh meninggal, orang sakit pun boleh meninggal, dan orang sakit pun boleh sihat kembali. Jadi bila kita reda, kita tahu Masya Allah, Allah tu sebenarnya nak menguji kita sekejap je. Sama juga dengan situasi sekarang, ramai yang ada COVID dan sebagainya, dan ramai juga yang sembuh. Sebab itu bila kawan-kawan saya cakap, okay, aku kena COVID, aku kena kuarantin, aku di hospital dan sebagainya, saya cakap jangan tengok angka kematian, tengok angka kesembuhan setiap hari. Itu akan menggembirakan kamu. Kalau kamu tengok angka kematian, kamu akan fikir aku akan mati. Tapi angka kesembuhan lebih banyak daripada angka kematian ya. Setiap hari kita tengok benda tu. Jadi itu tandanya kita akan insya-Allah kita berdoa kita akan sembuh. Dan satu lagi yang saya minta untuk sahabat-sahabat kita amalkan ialah perbanyakkan bersedekah. Sama ada kita sedang sihat ataupun kita sakit. Masa kita sakit pun lagi banyak kita bersedekah. Dengan cara apa? Kalau kita dah tak mampu, kita boleh minta tolong orang untuk uruskan sedekah kita. Benda paling simple, kita sekarang semua di hujung jari, handphone ada, Masya Allah, Allah dah permudahkan segalanya. Kemudian kita berselawat. Masya Allah, untuk saya sendiri pun, saya mengamalkan selawat syifa, subhanallah, sekurang-kurangnya 100 kali satu hari. Itu untuk amalan ya, untuk amalan supaya apabila kita sakit pun Masya Allah, kita tidak akan rasa macam bila sakit je baru nak baca. Masa kita sihat itulah sebenarnya amalan-amalan yang membantu kita masa kita sakit. Selain daripada tu, selawat tafrijiyah, doa Nabi Yunus, Masya Allah, dan amalan-amalan yang lain, contohnya al-masurat ke, apa yang kita lakukan di waktu pagi dan di waktu petang. Itulah sebenarnya yang membantu kita setiap hari. Macam saya sendiri, subhanallah, saya mengamalkan ratib, al-ahtas, al-hadad, al-masurat dan sebagainya. Bukanlah kata saya banyak sangat beramal, tapi saya buat apa yang saya mampu. Kalau tak banyak pun sekurang-kurangnya satu hari kita membaca sekali. Begitu juga dengan bila kita sakit ni, lagilah Masya Allah kita ada banyak masa. Dengan berbaring tu subhanallah, jangan disia-siakan dengan menengok handphone, dengan membaca WhatsApp dan sebagainya, dengan melayan grup-grup WhatsApp. Subhanallah, dengan berbaring tu kita boleh berselawat. Kalau membaca selawat tafrijiyah sahaja pun dalam masa sejam atau 2 jam kita boleh membaca hampir 500. Masya Allah, apatah lagi istighfar. Istighfar satu hari kita boleh dapat, kalau setakat astaghfirullahalazim kita boleh dapat 10,000, 20,000 satu hari, subhanallah. Tapi itulah sebenarnya kekuatan saya. Sebab kita sakit, emosi kita memang terganggu. Jadi macam mana kita nak mendidik emosi kita sendiri, itulah caranya. Berdamai dengan takdir dan ingat Allah ada bersama kita. Bila Allah ada bersama kita, itulah kita akan sentiasa beristighfar supaya kita tahu Allah tu dekat dengan kita. Masya Allah, itulah yang saya rasa setakat yang boleh saya kongsikan.
untuk sahabat-sahabat yang menonton pada hari ini. Yang selebihnya Masya Allah saya bukanlah orang yang sempurna juga ya, dan semua ni pun Allah yang izinkan, dan Allah yang izinkan saya untuk berkongsi. Subhanallah. Satu pesanan saya, Masya Allah, ingatlah Allah ketika senang dan ingatlah Allah ketika sakit. Ya, jadi masa kita senang itu lebih lagi mengingati Allah daripada masa kita sakit. InsyaAllah Allah permudahkan semua jalan hidup kita kepada sahabat-sahabat yang sakit sekarang. Saya doakan diberi ketenangan, dan jangan lupa untuk meminta doa daripada guru-guru, daripada orang-orang yang alim. Masya Allah, jangan kita rahsiakan penyakit kita ya, dan jangan kita bersedih seorang-seorang diri. InsyaAllah kita tak tahu doa siapa yang Allah makbulkan, dan mudah-mudahan semuanya berjaya mengharungi sebarang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sahaja yang dapat saya simpulkan untuk hari ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Datin Zan Aizan dari Bumi Kuantan. Mungkin ada yang tak tahu ni, okay? Berapa usia Datin Zan Aizan? Ada yang tanya tu macam nak berkenalan pula. Jawapannya lebih kurang sebaya ustazah lah. Tahu umur ustazah, tahu dah junior sikit je daripada ustazah. Okay, jadi carilah. Okay, muslimin muslimat para penonton yang ustazah kasihi. Masya Allah, tabarakallah. Satu je saya nak tambah apabila Zan cakap, jangan fikirlah apa anak-anak kita nak sediakan makan untuk kita, suami kita nak hantar anak kita pergi sekolah macam mana. Jangan fikir, kenapa jangan fikir sahabat, kita disuruh menjadi manusia yang taat dan bermanfaat kepada para hamba Allah selagi mana kita hidup di saat ini. Tak salah untuk merancang esok kita, tapi esok bukan dalam genggaman kita, masih dalam genggaman Allah. Maka jangan ambil kerja Allah. Pasti kita stres. Lagi-lagi tengah sakit ni. Nak fikir makan ubat, nak merawat diri dengan cara macam mana. Nak fikir pula nanti kalau aku mati mak aku macam mana. Adik-beradik kita macam mana. Kita fikir benda yang belum berlaku. Maka sakit semakin sakit. So apabila aku sakit engkau sembuhkan. Bukan sakit yang berada di pembaringan saja saat ini. Anda bakal sembuh insya-Allah. Yakin, positif. Kalau mati ustazah, semuanya pun akan mati. Tak semestinya sakit, tak semestinya tua. Yang bernafas hari ini pasti akan mati. Coronavirus pun makhluk Allah pasti akan mati. Bila kerja Allah. Sentiasa bersemangat. Bersemangat untuk teruskan hidup. Kita belum mati, ajal kita belum sampai. Maka bangkitlah rakan-rakan para sahabat. Please untuk tenang sekali lagi. Tips yang paling ustazah pegang dalam hidup ni, jangan ambil kerja Allah. Kerja Allah adalah memberi hasil kepada kita. Berjaya ataupun gagal, Allah pasti sedang merancang yang baik untuk kita. Tetapi bahagian kerja kita adalah usaha. Macam mana aku nak sihat? Macam mana dalam sakit ni masih boleh bersedekah secara online, Pak kata Datin Nizam tadi. Okay, insya-Allah positif, kita tak mahu kita positif COVID. Tapi sentiasalah berminda positif. Okay, saya akan cuba meraihkan dalam sembang santai asal sampai ini di setiap hari Sabtu petang untuk menghidupkan page Al-Fawaz Travel yang dulunya ke sana sini, sekarang senyap sunyi, jadi baik manfaatkan dengan travel ilmu supaya semua kita insya-Allah mampu bangkit dengan ilmu dan beramal akannya. Datin Zan menceritakan selawat sekian bukan untuk menunjuk bermaksud riak, tetapi untuk menunjukkan cara. Sebab kalau sahabat kita tak tunjukkan cara, macam mana kita nak tahu cara tersebut? Jadi sahabat-sahabat, muslimin muslimat, para penonton yang ustazah kasihi, minggu depan insya-Allah ustazah akan raikan golongan muda, jemput anak-anak kita, pelajar terbaik SPM yang hafizah Al-Quran 30 juzuk. Subhanallah, bersama dengan ustazah yang sekarang ini guru bersungguh-sungguh nak memandaikan ummah, tetapi dikecam dengan begitu dahsyat. Saya sayang rakan-rakan guru saya. Okay, ini kita dah dalam new normal, suka tak suka kena belajar dalam talian. So minggu depan insya-Allah kita raikan golongan ini pula. Semoga Allah redha pada kita. Saya mohon ampun maaf yang sesungguhnya, dan saya suka untuk mengaminkan doa Al-Fadil Ustaz bersama para jemaah kita dengan lebatnya hujan yang turun di sebahagian tempat. Semoga lebat juga mencurah-curah rezeki kita untuk hari ini dan hari-hari akan datang. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami bertemu dan kami berpisah kerana dan untuk-Mu, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Maafkanlah segala silap, lupa, alpa dan kelalaian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar dan insaf bahawa kami tidak lama lagi di dunia ini. Bantulah kami agar kami sentiasa mengingat-Mu dalam apa jua keadaan. Bantulah kami agar kami sentiasa mensyukuri limpahan kurnia-Mu. Bantulah kami, wahai Allah, agar kami sentiasa memperelokkan, memperindahkan ibadah kami kerana dan untuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang memegang hati, jiwa dan perasaan kami. Tetapkanlah hati ini, wahai Allah, di atas jalan-Mu yang lurus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa siang kami seawal waktu syuruk, waktu duha. Maafkan kami saat masuknya waktu zuhur, waktu asar. Kasihanilah kami, wahai Allah, saat terbenamnya matahari menjelang malam. Ya Allah, ampunkanlah dosa malam kami, wahai Allah, seawal waktu maghrib, waktu isya. Maafkan kami saat pembaringan rehat tidur kami di tengah malam. Kasihanilah kami, wahai Allah, saat terjaganya kami dari tidur terbitnya fajar menjelang siang. Hidupkan kami bersama hamba-hamba-Mu yang saleh. Kelak nanti, wahai Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz doanya tadi. Sesiapa rakan-rakan penonton yang ingin mendapatkan buku-buku Al-Fadhil Ustaz Asnil dan juga Datin Zan Aizan,
Kalau terlupa boleh je PM kita punya tim khidmat, sahabat-sahabat boleh hubungi kami kalau terlepas tadi, ataupun ulang siar semula, kita screenshot saja dekat mana-mana ada nombor telefon tadi. Dapatkan, dan buku-buku Ustaz Hasnil yang padat ringkas tu saya sangat kempen untuk dihadiahkan kepada para pesakit sekarang ini. Sebab kita kalau hadiahkan kepada pesakit tu sahabat-sahabat, tukar cara kita bila berziarah pesakit, apa yang kita nak cakap, okay? Rakan-rakan frontliners yang bekerja di hospital, insya-Allah semuanya pertemuan kita pada petang ini penuh barakah, penuh manfaat. Doa-doa Ustaz tadi diaminkan oleh para malaikat Allah. Siapa lagi yang perlu kami berterima kasih adalah anda para penonton, kerana tanpa anda semua, Masya Allah, siapalah kami yang berbicara di hadapan ini. Semoga Allah redha dan ampunkan dosa-dosa kita. Terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Berdamailah dengan takdir. Subhanallah, sebagai seorang pesakit yang pernah hampir lumpuh akibat kerosakan tulang belakang dan beberapa masalah saraf yang lain, saya sangat bersyukur kerana saya telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui semua ini. Walaupun ia berat, tetapi Masya Allah, saya tahu Allah sedang memandang saya dengan penuh kasih sayang, dan akhirnya Allah jualah yang memberi kesembuhan. Apabila saya membaca buku yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Hasnil bin Abu Bakar, saya merasakan buku ini sangat dekat dengan saya. Subhanallah, ingin saya kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain supaya apabila kita ditimpa oleh sesuatu musibah ataupun diberi sebarang ujian, kesakitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya bersyukurlah. Bersyukur kerana kita adalah insan terpilih yang sedang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian beristighfarlah kerana kita adalah insan yang mungkin banyak berbuat dosa, maka Allah sedang mendidik kita. Bertaubatlah bersungguh-sungguh agar Allah memberi keampunan kepada kita dan memberi keafiatan kepada kita. Kemudian kita hendaklah redha dan berdamai dengan takdir. Kita tidak akan dapat mencapai tahap keredaan yang tinggi selagi kita tidak berdamai dengan takdir. Apabila kita berdamai dengan takdir, subhanallah, kita akan menerima seadanya diri kita dan mengakui bahawa segala apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Pandanglah segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, selain daripada memandang kepada kesakitan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, bagi diri saya sendiri, saya bersyukur kerana diberikan kesihatan dan kesembuhan atas suntikan semangat daripada suami, anak-anak dan seluruh kaum keluarga saya. Saya ingin agar semua sahabat-sahabat saya di luar sana agar sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan sentiasa memandang insan-insan yang diuji lebih hebat daripada kita. Sentiasalah redha dengan segala yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah hati kita akan lebih tenang, lebih damai, dan kita akan merasakan Masya Allah, kitalah insan bertuah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.